Tuan-tuan, maaf sebut kalau ada rakan-rakan Indonesia dalam video ni ke. Indonesia kalau tak ada Rasul, dia boleh jadi kuasa dunia dengan kekuatan bangsa dia yang berani, yang cekal. Tapi sekarang Indonesia sedang reform, sedang buat pembaharuan sikit demi sedikit. Antara negara yang ditarget oleh Yahudi untuk berlaku revolusi adalah Indonesia dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka orang-orang Kristian ini bincang apa patut kita buat. Target pertama mereka adalah, yang pertama nak jauhkan Quran dengan orang lah. Kemudian nak masukkan budaya-budaya yang kita istilahkan sebagai spider masuk ke dalam dunia Islam. Saya selalu sebut benda ni. Tapi di Selangor tak bisa sebut lagi kan. Saya sebut lah. Spider ni S-P-I-D-E-R. Sport, politik, ideologi, drug, entertainment, relationship. Masukkan seekor binatang ni ke dalam tamadun Islam, dia akan hancur oleh seekor spider. Itu antara yang dia buat. Kemudian antara target dia lagi apa? Kita musnahkan kota-kota Islam dunia. Okay. Musnahkan kota-kota Islam dunia. Dia target yang pertama kota Islam dulu. Nak target empire terlalu besar, target kota. Maka setelah 1453 Konstantinopel kalah, tak tunggu lama 1493 ataupun 1492 plus minus area itu, siapa yang jatuh? Tamadun Andalusia. Andalusia telah rana 1492 1493. Tak lama tuan-tuan, 30 tahun lebih selepas Konstantinopel jatuh, dia target pula kota Islam. Mana kita nak pergi? So yang pertama jatuh Andalus 1493. Kemudian tuan-tuan tambah lagi 20 tahun lebih kurang, the next city yang fall, kota apa? 1511 Melaka. So Melaka duduk dalam, Melaka ini dia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan empire Islam yang besar. Dia setaraf dengan Baghdad, Kufah, Andalus, Dimash. Ini Melaka. Tapi berapa ramai orang yang senak benda ni? Kita cuma memandang Melaka sebagai tempat beli belacan lah hari ni kan. Tapi kalau dulu kita kenal Melaka ni hang tua, hang jubat. Macam Buya Hamka sebut dalam buku dia Kenang-kenanganku di Malaya, dia kata apa? Dahulunya orang Melayu bila dia perang, dia disajikan dengan syair dan muzik perang. Hari ni New Zealand ada Haka kan. Depa diraikan dengan hikayat perang, syair perang dan cerita dan nyanyian perang. Hikayat Amir Hamzah dibacakan ketika perang. Tapi kata Buya Hamka, setelah berlaku kemerdekaan, semua itu hilang, yang tinggal cuma dondang sayang. Ini Buya Hamka sebut. Hari ni bangsa kita makin lama makin lembut dan lembut. Dahulu zaman tuan-tuan, zaman saya sempat lagi, anak-anak kita turun ke lumpur, turun ke sawah padi, main tujuh kasut, main aciligan duduk. Bahasa KL tak tahu benda apa. Banyaklah. Kerah anak-anak kita ni. Setakat yang laki ni faham lah, setakat kena tungau tu biasalah. Kan? Banyak benda. Tapi hari ni anak-anak kita cuma berkasar dan mengeluarkan peluh dalam tab. Dalam media sosial. Hari ni TikTok tuan-tuan tengoklah apa yang jadi. Okay. Hari ni bangsa kita makin lama makin dilembutkan oleh hiburan, oleh fitnah dunia ni. Maka itu yang berlaku. Sedangkan dulu tamadun kita besar, kita bertempur dengan kuasa-kuasa besar dunia serentak. Dahulu tuan-tuan, kerajaan Kedah dia berhadapan dengan serangan daripada Siam, berhadapan dengan serangan daripada Aceh peringkat awal, berhadapan dengan serangan daripada kerajaan daripada China Selatan, bangsa Siam itu, kemudian daripada Inggeris, kemudian main lepas tu daripada Portugis, main daripada Belanda. Kerajaan Melayu Islam ni dia bertempur simultaneously, serentak, diserang luar dan dalam. Tapi kita berjaya untuk menghadapi benda tu. Tapi hari ni kalau tercetus lagi, wallahu ta'ala alam. Saya selalu sebut, saya tak tahu lah sensitif ataupun tidak, tapi saya rasa tak kot, ni akademik. Hari ni orang duk laung, minta maaf dulu lah, saya bukan parti mana-mana. Hari ni orang duk laung 13 tu lah. 13 tu. Saya selalu sebut, saya kata Jangan, saya kata. Sebab apa? Bukan kita menyokong bangsa lain, umat lain, tetapi kalau berlaku sekarang dalam tempoh umat Melayu Islam berpecah, akan wujud watak-watak baru si Kitul dalam dunia hari ini. Akan wujud Saleh Kamil yang baru, ataupun nama apa? Buang dalam Mak Saja Hasan tu. Okay? Akan wujud. Kemudian hari ini kita kebergantungan orang Islam dengan orang Islam tak kuat. Hari ini berapa ramai orang Islam yang bekerja dengan orang bukan Islam. So saya kata kalau 13 Mei seronok berlaku perang lah, baling barang ni perang. Orang seronok perangnya, sedangkan perang ni bukan benda yang seronok.
Jangan cerita 13, cerita 14 saya kata. Jangan cerita 13. 13 seronok, baling lawan 14. Apa jadi 14? Kelang dibakar. Depa boleh claim insurans. Tapi anak-anak kita yang kerja dengan depa, nak kerja mana? Nak naik wai suku. Lepas tu saya kata hari ni mantapkan dulu ekonomi kita. Ya, bantu ekonomi orang Islam. Ada produk orang Islam, kita support. Kita naikkan tauke-tauke Islam bagi kaya dan dia boleh hire orang. Okey. Kemudian bila kita kebergantungan kita dengan kita, barulah boleh sembang. Tidak hari ni tuan-tuan. Takut, takut. Pasal perang bukan satu benda yang seronok. Islam meletakkan perang jalan akhir. Dan dalam tengah perang, kalau musuh surrender, jangan pukul dia. Kalau dah dapat tawan dia, jangan anaya dia. Dan perang pula berlaku dekat medan Badar, medan Uhud, bukan di kampung-kampung, di rumah-rumah. Kan? Ada adab dan adat perang dia. Bukan semudah itu. Selagi boleh elak. Okey? Baik. Saya sambung lagi nah. Maka setelah Andalus jatuh, Melaka jatuh 1511. Melaka jatuh ni tuan-tuan, sebenarnya Melaka diserang 3 kali. Yang pertama 1504. Pertama kali Portugis serang Melaka, begitu mudah dipatahkan. Yang kedua 1508, serang sekali lagi lepas 4 tahun. Macam World Cup 4 tahun sekali. 1508 dia serang pula, tak gaya lagi. Sebab Melaka ni satu kerajaan yang besar, kuat. Bukan mudah nak patahkan Melaka. Melaka sampai sekarang ada Kampung Melayu Kampung Melayu Pancor di Melaka. Dia adalah dalam zaman ketamadunan Melaka, dia ialah satu kolam mandi awam yang Sultan buat untuk orang-orang Melaka. Hari ni bila sebut kolam mandi awam, kita ingat apa? Kita ingat tamadun Indus. Ingat tak? The Great Bath. Kan? Tapi orang tak sebut Melaka. Banyak lagi lah tempat alur gajah dan sebagainya. Tapi bukan mudah untuk Portugis masuk. Kenapa 1511 mudah Portugis masuk? Kerana berlaku perpecahan dalaman. Bendahara Seri Maharaja ketika itu dia disogokkan oleh Naina Suradewana sejumlah wang. Dalam catatan Melayu menceritakan bagaimana Melaka nak buat pembesaran jalan. Maka akan ganggu kedai Naina Suradewana. Naina Suradewana ni diceritakan dalam sejarah kerajaan sejarah Melayu, dia ni India Muslim. Tak tahulah kuna lot kedai mamak. Tak tahulah kan. Ganggu kedai dia, maka dia bagi sedikit wang kepada Bendahara Seri Maharaja untuk ubah jalan tu ke tempat lain. Ya, itu cerita asal dia. Bukan dia ni jahat. Bendahara Seri Maharaja pun tak jahat. Kalau tuan-tuan baca biografi dia, dia wara, dia baik. Bahkan sebelum dia dihukum bunuh, dia minta solat sunat 2 hajat, solat sunat 2 rakaat dulu. Tetapi sensitiviti terhadap rasuah tak ada zaman tu dalam kalangan orang Melayu Islam. Bagi dia macam pemberian yang win-win. Dia tak jahat, semayang, tahajud, bagus, wara. Tetapi dia cuma anggap benda ni benda kecil. Dah berlaku di Malaysia sekarang. Sensitiviti terhadap rasuah kurang dalam kalangan orang Islam. Maka bila disogokkan, berlakulah pendengkian. Ada Raja Mendeliar, ada Laksamana Koja Hasan yang terefek oleh benda tu. Maka dia pi orang Penang kata cucuk, orang KL kata apa? Pi hasut. Pi hasut Sultan Mahmud Shah. Pi buat fitnah mengatakan Bendahara Seri Maharaja pakat dengan Naina Suradewana nak gulingkan Sultan. Sedangkan contoh-contoh yang lain. Sebab dia pun geram kat Bendahara, dan kebetulan Sultan masa tu pun tengah bengang dekat Bendahara sebab Sultan tolak pinangan Bendahara tolak pinangan Sultan Tun Fatimah. Tapi Sultan tak boleh buat apa lah, cuma dia tunggu geram dapat poin. Maka tuan-tuan, Sultan menghantar Tun Indra dan Tun Suradiraja untuk membunuh Bendahara Seri Maharaja. Bendahara bila tengok keris Sultan ni kalau zaman tamadun dulu, bila bawa keris Sultan bermaksud dia akan dihukum bunuh. Maka kata Bendahara, masa tu ada Tun Ali dengan Laksamana Hasan nak lawan. Tapi Bendahara kata jangan lawan. Kalau hang lawan, benda ini akan jadi lagi besar. Dia tak mau. Biarlah aku seorang korban, jangan cerita ke orang. Maka dia minta izin kepada Tun Sura dan Tun Indra dan Tun Suradiraja. Dia kata izinkan aku solat sunat 2 rakaat sebelum aku menjumpa Tuhan aku. Maka dia naik solat, dia turun dan dia relakan diri dia dihukum bunuh. Maka Bendahara Seri Maharaja orang yang faham. Jangan huru-harakan Empire Islam. Tapi bila berita ni sampai dekat luar, tuan-tuan boleh buka dalam buku sejarah mana pun. 1511 bila berlaku serangan ketiga Portugis, apa berlaku? Orang rakyat Melaka boikot. Tak mau keluar perang. Sebab kemarahan mereka bila Bendahara Seri Maharaja dianiaya dan dizalimi, difitnah, dianiaya dan dizalimi. Sebab dalam 2 kali perang awal itu Bendahara Seri Maharaja lah yang pimpin tentera, yang bagi semangat, yang turun padang. Maka rakyat sayang dekat dia. Sekali dia dizalimi dan dianiaya, maka rakyat Melaka boikot,
tak mau turun medan bila Portugis main kali ketiga. Maka kerajaan terpaksa import upah tentera-tentera daripada bangsa orang-orang laut dan orang Jawa ni mai untuk bantu. Tapi tentera upahan ni tuan-tuan terlalu mana sangat dia nak berjuang. Yang akhirnya Portugis dapat Melaka. Okay. Ini antara sebab jatuhnya empayar, fitnah, dengki dan rasuah. Yang macam saya kata tadi, kita tak pernah kritik bendahara orang yang jahat. Memang tak dinafikan. Saya baca biografi dia, memang dia orang yang baik, warak, beriman, soleh, tapi sensitif terhadap rasuah tu kurang. Sensitif, dia mungkin anggap macam ini pemberian hadiah biasa kan. Tuan-tuan, maaf sebut kalau ada rakan-rakan Indonesia dalam video ni ke. Indonesia kalau tak ada rasuah, dia boleh jadi kuasa dunia. Dengan kekuatan bangsa dia yang berani, yang cekal. Tuan-tuan tengoklah dia naik bangunan tinggi-tinggi kan. Macam mana, dan ramai bilangan umat Islam dia, dan tokoh akademik dia. Tuan-tuan tengok tok-tok guru kita di Indonesia, macam mana tahap hafalan mereka. Kemudian penulis-penulis Indonesia, tebal-tebal buku mereka. Tapi kerana rasuah, dia jatuh ke bawah. Tapi sekarang Indonesia sedang reform, sedang buat pembaharuan sikit demi sedikit. Kalau benda ni berterusan, dia akan jadi kuasa dunia. Sebab antara negara yang ditarget oleh Yahudi untuk berlaku revolusi adalah Indonesia dulu. Tetapi jangkaan mereka meleset. Rupanya yang berlaku revolusi di mana? Di Iran tahun 79. Mereka tak pernah sangka Iran akan revolusi sebab mereka ingat Syah Iran tu mereka dah kawal dah. Dan Syiah cuma 10%. Tak perlu buat apa-apa kot. Rupanya naik revolusi di situ. Tetapi kesilapan Iran bila dia menjenamakan revolusi dia dengan Syiah, maka kita tak sokong lah. Tapi kalau dia jenamakan atas Islam sahaja dengan libatkan Syiah, insya-Allah orang Islam sokong masa tu.